jangan cuba untuk pandai-pandai mencuba ubat-ubat yang bukan-bukan. Di dunia, 64% orang yang kegagalan buah pinggang ni adalah disebabkan diabetes. Sakit buah pinggang adalah irreversible setakat pengetahuan manusia. Okey. Dan tidak terbukti pun setakat ini ada apa-apa ubatan di luar sana yang boleh membantu untuk mengembalikan fungsi buah pinggang. Kalau tak, Tommy dah lama cuba. Okey. Are you kidding me? Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke episod kedua Are You Kidding Me? So, apa yang kita akan cakap hari ni? Sekejap lagi Tommy akan bagi tahu. Sebelum tu, Tommy nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan dan saudara mara yang dah subscribe pada channel Tommy ni. Dan Tommy nak menyeru pada kawan-kawan yang lain, please subscribe dan support Tommy dan channel YouTube Tommy. Semoga ia membawa lebih banyak kebaikan dan kita nak berkongsi info. Lagipun tekan butang subscribe tu bukan kena RM50 pun, free je awak. Okay, so Tommy harap dapat lebih sokongan daripada kawan-kawan dan sama-sama kita lakukan ni dan kita sebarkan kebaikan channel ni. Okay, dan create awareness di kalangan kawan-kawan kita, penduduk di Malaysia ataupun jiran-jiran kita. Alright. Okay, so hari ni main topik adalah kita nak cakap tentang first, very basic. Ni sebenarnya korang pun boleh Google tapi Tommy akan simplifykan untuk korang. Fungsi buah pinggang. Dan keduanya, ni ada orang tanya Tommy, apakah maksud pesakit buah pinggang peringkat akhir? Dan yang ketiga adalah macam mana orang boleh dapat sakit buah pinggang ni? Alright. So, kita start dulu dengan fungsi buah pinggang. Okay, macam yang Tommy cakap tadi, benda you boleh Google je kan. Tapi Tommy akan simplifykan. Antaranya, simplify pun aku tulis dalam buku juga. Okay. Ni secara ringkas Tommy baca je. Dia untuk buah pinggang kita ni berfungsi untuk menyingkirkan sisa-sisa buangan. Maksudnya sorry. Bila kita makan sesuatu tu kan ada dia punya minerals dekat dalam dia. Dia ada benda yang ada setengahnya berguna kepada badan, ada setengahnya tidak berguna kepada badan. So buah pinggang bertindak untuk filter semua tu, menapis semua tu. Yang tak perlu kita buang biasanya melalui urine. Okey, dan buah pinggang melakukan kerja tu. Sebab tu orang yang buah pinggang dia rosak, dia kencing sangat sedikit ataupun tak kencing langsung. Okey, kedua adalah kawal jumlah cecair. Okey, macam yang Tommy cakap, dia related dengan nombor satu tadi. Sakit buah pinggang tak berapa kencing kan. So, bila buah pinggang rosak, ada masalah dengan kawalan air lah dalam badan. Alright. So, ketiga adalah kawal tekanan darah. Sebab tu pada pesakit dialisis ni kita agak susah nak kontrol tekanan darah sebab antara salah satu sebabnya adalah pesakit dialisis kita kena sentiasa mengawal kita punya dry weight, berat kering kita. Dan berat kering ni not like all the time sama. Contoh, berat Tommy 45. Okay, 3 bulan kemudian bila doktor datang lagi, mungkin berat Tommy dah bertambah ataupun berkurang. Jadi tekanan darah pun kita kena monitor daripada situ. Contoh, Tommy 45 kilo. Tommy datang dialisis, berat Tommy 47 kilo. Maknanya Tommy kena buang 2 kilo air daripada badan Tommy. Okay, so kita assume berat badan Tommy sama je selama 3 bulan tu. So kita pun setiap kali Tommy datang 47 kilo, kita akan buang 2 kilo. Tapi ada masa-masanya bila kita try nak buang 2 kilo daripada badan Tommy, kaki Tommy cramp, mata Tommy macam tak berapa nampak, jadi macam nak collapse, macam nak, apa orang kata, macam nak pitam. Itu bermakna dry weight Tommy sudah menurun. Tommy kurus sikit, ataupun tengoklah pemakanan ke apa ke kan. Tapi biasanya bila contohnya kalau berat Tommy 45, Tommy nak turunkan 2 kilo bila berat Tommy jadi 47. Tapi tak boleh. Beberapa kali dialisis dapat 46 ataupun 45.5. Itu maknanya mungkin berat Tommy dah naik. Tommy tak boleh tarik sebanyak itu. Tak boleh tarik 2 kilo tu. Okay. So doktor akan naikkan sikit dry weight Tommy. Macam itulah pengawalan tekanan darah biasanya. Dan itu adalah salah satu fungsi buah pinggang. Dan
penghasilan sel darah merah ini juga adalah tugasan buah pinggang anda. So bila it's very common pada dialysis patients untuk mengalami anemia ataupun kekurangan sel darah merah. Okey, disebabkan itu kami di lagi pesakit-pesakit dialisis ni biasanya akan ambil suntikan EPO, iaitu suntikan untuk it's a hormone yang disuntik ke dalam badan untuk menggalakkan bukan pembiakan, menggalakkan oh my god, menggalakkan pertumbuhan lah. Kami boleh kata pertumbuhan sel-sel darah merah ni. Okay, so dengan suntikan EPO sahaja boleh melakukan fungsi itu. Sebab buah pinggang dah tak boleh nak hasilkan sel-sel darah merah lagi. Okay, anak-anak dia tu. Jadi setiap kali dialisis akan ada sedikit darah yang akan terbuang. Jadi bila 3 kali seminggu tu, of course kita memerlukan gantian lah untuk darah-darah hilang tu. Dah lah memang anemik kan, dah tak keluar darah merah. Lepas tu bila dialisis, darah lagi, kita kehilangan darah lagi sikit. So anemik adalah satu yang common pada pesakit dialisis. Jadi harus dikawal. So itu nanti kita akan ceritakan di episod yang lain. Alright, seterusnya kekalkan tulang yang sihat. Ini adalah fungsi buah pinggang yang kelima. Okay, sebab tu anda semua kena jaga buah pinggang. Kalau macam pesakit dialisis ni, biasanya tulang dia akan, dengan pemakanan, dah buah pinggang tak filter apa semua, dengan apa-apa yang tak perlu tapi berada dalam badan. As time goes, tulang pesakit buah pinggang ni akan menjadi lemah sedikit. Okay, lemah. Apabila mereka tak mengikut cakap doktor, tak mengikut diet yang ditentukan, okay, low phosphate, apa semua tu, yang macam mana yang doktor advise tapi tak ikut, ini akan menggalakkan lagi kemudaratan pada tulang mereka dengan lebih cepat lah. Okay, dan itu antara yang fungsi buah pinggang yang anda boleh baca secara detail di internet. Okay, Tommy cakap secara ringkas sahaja. Alright, dan ada yang tanya Tommy hari tu. Dia ingat bila Tommy cakap Tommy ni adalah pesakit buah pinggang peringkat akhir. Peringkat akhir tu maknanya dah nak sihat. I wish. Okay, but pesakit buah pinggang peringkat akhir itu adalah bermakna pesakit buah pinggang peringkat yang paling, tak ada peringkat dah lepas tu. Okay, paling atas, paling teruk, paling mudarat, dan memerlukan dialisis seumur hidup lah. Seperti Tommy, yang Tommy hadapi. Maksudnya lagi adalah buah pinggang pesakit dialisis, pesakit buah pinggang peringkat akhir ni adalah buah pinggang yang sudah rosak dan berfungsi kurang daripada 14%. Okey, dia ada stage. Daripada stage 1, buah pinggang, maksudnya buah pinggang ni mungkin ada dalam 60% lagi. Okey, stage 2 59% sampai ke 30 lebih persen. Dan seterusnya stage 3, okey, daripada 30 lebih kepada 15%, dan 15% ke bawah, okey, 14% ke bawah dah masuk stage 5, iaitu stage terakhir. So itulah yang Tommy maksudkan bila Tommy cakap saya adalah pesakit buah pinggang peringkat akhir. Okey, harap jelas ya. Alright, so dan terakhir sekali, macam mana orang boleh dapat sakit buah pinggang ni? Banyak sebab, okay. Dan macam Tommy cakap dalam episod 1, 3 sebab utama kenapa orang kegagalan buah pinggang adalah diabetes, yang kedua adalah hypertension, yang ketiga adalah SLE. Ini adalah 3 sebab yang paling common kenapa buah pinggang seseorang tu boleh gagal berfungsi. Okay, tapi ini 3 yang paling top lah, paling famous, paling popular di seluruh dunia. Dan di dunia, 64% orang yang kegagalan buah pinggang ni adalah disebabkan diabetes. So yang kat luar sana, bak kata kawan Tommy sweet urine. Okay, diabetic patients, harap ikut cakap doktor, kita boleh kawal diabetes tu, dan kita boleh delay, dan harap-harapnya tak perlu untuk dialisis. Okay, tapi apa yang Tommy ingin tekankan adalah ikut cakap doktor, jangan lawan cakap doktor, jangan degil. Okay, dan Tommy nak menambah di sini, pada zaman sekarang dengan lambakan produk, dengan lambakan overclaim produk yang
boleh menyihatkan itu, menyihatkan ini. Tommy nak nasihatkan anda semua, jangan mengambil suplemen atau apa-apa ubatan tradisional tanpa consult dengan doktor awak dulu. Okey, terutamanya, okey, Tommy nak emphasize ni kepada pesakit-pesakit dialisis ataupun yang sudah pun diberitahu doktor bahawa buah pinggangnya semakin merosot fungsinya. Jangan cuba untuk pandai-pandai mencuba ubat-ubat yang bukan-bukan. Okey, seperti di sini Tommy nak tegaskan, tak lama je pun, baru lagi dalam 2-3 hari Tommy perasan dekat Facebook ada satu ni jus ni dia overclaim. Bagi Tommy itu adalah satu kesalahan, dan Tommy perasan juga yang kita hormati Dr. Rafida ada menegur tentang produk ini. Jelas dia adalah satu produk yang overclaim. Apa yang dia dapat lakukan kepada pesakit diabetes, kepada orang-orang tua untuk mengatasi sakit lutut dan sebagainya. Dan ada juga yang antara orang yang bagi testimoni tu, which Tommy tak percaya langsung, dia mengatakan buah pinggang dia yang sudah rosak tu dan telah disahkan oleh doktor perlu dialisis, telah pulih. Tommy tak nak offend siapa-siapa dengan mengatakan confirm sakit ni memang tak boleh pulih. Tapi come on, be realistic. Okay, sakit buah pinggang adalah irreversible setakat pengetahuan manusia. Okay, dan tidak terbukti pun setakat ini ada apa-apa ubatan di luar sana yang boleh membantu untuk mengembalikan fungsi buah pinggang. Kalau tak, Tommy dah lama cuba. Okay, dan Tommy nak tekankan lagi di sini bahawasanya kenapa Tommy tak nak korang cuba ubat yang merepek-repek kat luar tu, yang tradisional, yang tak ada indikasi keselamatan daripada badan-badan yang sepatutnya, adalah sebab contoh, buah pinggang anda berada di tahap 1 ataupun 2. 1 lah contoh, 60% lagi, 60% lah contohnya fungsi buah pinggang. Yes, memang kita sedih, my buah pinggang semakin merosot fungsi dia. Mesti I akan dialisis satu hari nanti, apa-apa semua kan. Tapi I'm telling you now, kalau ada 60% lagi, consult betul-betul dengan doktor, tanya doktor macam mana saya boleh delaykan proses kerosakan buah pinggang ni, atau ada tak cara. First, of course kita akan tanya ada tak cara stop, dan setakat pengetahuan kita sekarang belum ada ubat untuk kita stopkan proses tu. Tapi kita boleh delaykan kerosakan tu. Jadi apa yang Tommy nak cakap ialah jangan cuba produk yang bukan-bukan, jangan cuba pada jus yang bukan-bukan ataupun ubat-ubatan akar kayu yang kita tak tahu pun apa kandungan di dalamnya, sebab itu akan menyebabkan, contoh korang ada 60% lagi fungsi buah pinggang. Mungkin doktor ramalkan mungkin dalam masa 10 tahun, kalau tak betul-betul jaga mungkin korang akan kena dialisis. Tapi disebabkan korang pandai-pandai je pakai ubat tu lah ubat ni lah, jus tu lah jus ni lah, daripada 10 tahun, tak, tahun depan dah kena dialisis. Sebab apa? Apa yang korang ambil tu merosakkan lagi buah pinggang. Dan apa yang Tommy risaukan lagi adalah sebagai pesakit buah pinggang kita dah, macam Tommy cakap tadi kan, tak dapat proses macam-macam benda. Dan kita tak boleh mengambil potasium berlebihan contohnya. Dan ubat-ubatan di luar ni, terutamanya yang akar-akar kayu semua ni, kita biasanya mengandungi potasium yang tinggi. Dan potasium yang tinggi ni bahaya sebab dia boleh menyebabkan jantung berhenti secara tiba-tiba. Tommy tak perlu nak cakap betapa bahayanya benda tu. Dan itulah sebabnya kenapa kita kena boycott produk-produk yang overclaim. Tommy faham bila kita ada mengalami sakit apa-apa, kita berikhtiar untuk mencari apa yang terbaik untuk mengobati sakit kita. Tapi apa yang Tommy sarankan sekarang ialah apa-apa yang tindakan yang anda rasa nak ambil untuk kebaikan diri anda, consult dengan doktor dulu, berbincang dulu, ambil pandangan doktor. Dan doktor ada buat contohnya macam
ujian darah. Okay, dia akan ada your phosphate level, your potassium level, urea level, creatinine level dan sebagainya, darah merah dan sebagainya. So doktor akan cakap, okay, jangan ambil produk yang macam ni because your potassium agak tinggi, your phosphate agak tinggi, kita nak kekalkan dia di bawah 1.7 contohnya. Jadi benda-benda macam tu yang sebab itu kena sentiasa merujuk kepada doktor. Okay, Tommy akan ceritakan pengalaman-pengalaman Tommy dengan ubat-ubat overclaim ni. Tommy sendiri ada pengalaman ditawarkan, tapi Tommy memang tidak mempercayai produk-produk yang sebegini, apatah lagi bomoh-bomoh lagilah. Dan pernah ditawarkan 2-3 kali dan diberi percuma lagi untuk Tommy mencuba. Tapi Tommy buat keputusan untuk kekal akur pada cakap doktor dan mengawal apa yang Tommy perlu kawal, dan hidup sihat, tak ada bimbang-bimbang. Okay, jalani social life Tommy seperti biasa, pergi gig, pergi konsert, jumpa orang-orang yang Tommy suka, buat aktiviti yang Tommy sangat suka, dan itu adalah rahsia untuk hidup sosial yang lebih berkualiti. So kita jangan nak try benda-benda yang bukan-bukan sebab bahaya dan tidak berguna. Dan Tommy rasa itu sahaja untuk episod 2 ni. Kita cakap tadi pasal apa? Fungsi buah pinggang, maksud sakit buah pinggang peringkat akhir, dan juga macam mana orang boleh dapat sakit buah pinggang ni. So Tommy rasa dengan video yang sekejap ni Tommy dah dapat jelaskan dengan jelas okay, 3 benda yang Tommy nak cakap pada hari ni. Dan kalau korang ada apa-apa pun soalan, boleh ajukan soalan korang di bawah dan Tommy akan jawab. Mungkin di episod akan datang, atau Tommy akan jawab secara langsung, ataupun boleh PM atau DM Tommy di alamat IG dan juga Facebook. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di episod 3. Apa yang kita nak cakap dalam episod 3? Are you kidding me? Kena tunggu episod yang akan datang. Tak lama je. Nanti kita jumpa lagi, okay? Oh, selamat ber-PKP. Jaga SOP.